nak kongsi berkenaan dengan Mendeley lah. Yang hari tu kita ada share juga berkenaan dengan Mendeley kan. So hari ni kita sambunglah sedikit lagi dan saya ulang balik lah, mungkin ada yang kita yang lupa atau sebagainya. Okey, berkenaan dengan Mendeley ni, so ada apa-apa soalan boleh tanyakan dekat chat lah. Okay, Mendeley, apa itu Mendeley? Mendeley ni salah satu daripada reference management software yang mana kita boleh upload download dia daripada kita punya desktop, kita punya web, kita punya daripada iOS ataupun daripada Android lah, daripada kita punya phone pun boleh. Okay, dia boleh guna all major browser lah. Okay, Mendeley ni is a reference manager allowing you to manage, read, share, annotate and cite your research paper. Okay, and an academic collaboration network with 4 million users to connect like-minded researchers and discover research trends and statistics. Dalam Mendeley ni bukan hanya kita boleh buat untuk upload artikel-artikel yang kita jumpa, dia juga kita boleh buat network bersama-sama dengan researcher yang lain dalam satu platform lah. Okay, dia boleh buat grouping, banyak dia punya fungsi sebenarnya. Jadi apa yang kita tengok hari ni, yang saya nak share ni mungkin hanya basic sahajalah. Okay, how Mendeley drives researcher productivity. Okay, dalam Mendeley ni kita boleh add and organize PDF. Jadi kita boleh masukkan PDF, import and organize PDF from your computer. EndNote, RefWork, Papers, Zotero, Mendeley Importer, Science Direct and Scopus. Jadi kebanyakannya pengkalan data yang ada dalam Easy Access tu, kita boleh directly tarik dia maklumat tu terus masuk dalam Mendeley jugalah. Ada beberapa yang boleh kita terus masuk. Okay, kita juga dalam Mendeley tu juga kita boleh read and annotate, open PDF and capture your thoughts through sticky notes and highlight. Nak baca daripada situ pun boleh. Okay, kita boleh highlightkan ikut color-color dan sebagainya lah. Okay, dia juga lah sebagai reference manager, generate citation and bibliographies in Microsoft Word, Open Office and LaTeX. Dia mengandungi dalam 7,000 citation style yang boleh cover under Mendeley Microsoft Word ni. Jadi yang kita selalu, yang sebelum ni saya share-nya hanya yang pertama dan juga yang ketiga tu kan. So nanti kalau kata you nak menggunakan Mendeley tu untuk membaca, boleh gunakan function yang kedua ni lah. Okay. Alright, dia juga boleh, dia enables collaboration, collaborate and interact, find and connect with colleagues and securely share your papers, notes and annotation. Kita boleh share, dia ada fungsi yang kita boleh share dengan orang lain lah. Dia seterusnya dia backup and sync. Access your papers on the desktop, web, iOS and soon Android. Sekarang dah pakai lah, sini lama lah. Maksudnya bila kita masukkan upload artikel dalam desktop, kita boleh sync dia terus masuk web, masuk iOS ataupun Android. Seterusnya dia network and discover papers, people and public groups. Maksudnya dalam Mendeley juga kita boleh cari sebenarnya paper melalui situ. Dia ada browser yang dia boleh link sebagai literature search. Macam fungsi dia macam search engine jugalah. Right, ini yang kita tengok pada hari tu. Bila kita boleh access Mendeley melalui mendeley.com. Ni paparan lama lah. Okay. Paparan sekarang ni saya tak pastilah you all dah explore ke belum. Kan kita bagi tahu hari tu untuk Mendeley ni kita kena create account lah. Okay. Account ni melalui kita punya apa-apa kita punya personal email lah. Okay. So tengok sekali lagi. So ini adalah rupa Mendeley yang baru lah, itu yang lama. Kita boleh klik download kat sini ni untuk kita download version desktop version. Yang kalau kita klik dekat sign in ni, kita perlu sign in lah. Bila nak create account, klik create account ni. Jadi saya dah create account, saya sign in dekat sini menggunakan saya punya email. Then saya sign in. Hari tu kan ada problem kan. Jadi sekarang ni ada problem berkenaan dengan Mendeley ni. Dia tak boleh buka dari yang desktop pun.
web punya. Jadi ini masalah. Oh, dah boleh tu. Okay. So yang ini dia punya error kat depan jelas tadinya. Okay. Yang ini yang kita punya web version dia lah. Okay, kita boleh create kita punya account di profile. Jadi you masukkanlah gambar you masukkan apa tu details berkenaan dengan apa tu background you. Lepas tu masukkanlah artikel kalau ada publication dan sebagainya. Jadi daripada sini orang boleh menilai kita punya publication ataupun kalau kita in future ada buat paper, orang nak cite paper kita melalui sini pun boleh dia tengok apa dia buat carian dan dia tengok dan dia akan cite paper you. Jadi paper you tu high ranking sikit lah. Okay. Daripada sini you boleh masukkan you punya OKID ID, Scopus ID, nanti kalau you dah jadi penulis kemudian hari nanti mungkin boleh gunakan lah profile ni. So saya buat basic-basic je ni untuk tujuan PDP je. Okay. Dan you masukkanlah research interest you apa, masukkan kat sini. Okay, apa yang kita boleh guna kat sini, library dia lah. Okay, library ni yang paling penting adalah library yang mana kita boleh masukkan artikel ataupun upload artikel dalam kita punya web version ni lah. Okay. Saya dah pasti you dah download paper daripada easy access, daripada Google Scholar seperti yang kita dah belajar sebelum ni. So untuk yang sini kita masukkanlah untuk kita add new saja. Add new dia akan ada beberapa apa tu link kat sini. Yang pertama files from computer, you boleh klik je dekat sini. You dah ada kat mana you letak apa you punya paper tu, kalau dekat download manager masukkanlah, cari balik dan baru masukkan dalam contoh. Okay, kita open je, nanti dia akan masuk. Okay, kita tunggu dia masuk. Okay, bila dia masuk macam ni, jadi kita dah mengupload, membuat naik kita punya paper yang kita jumpa tu masuk dalam web ni lah, web version of Mendeley. Betul, kita kena klik sync kat atas ni. Sync ni adalah untuk mengemaskini ataupun update kita punya listing ni untuk dia masuk dalam dia punya server lah. Ataupun dia punya cloud tu. Jadi masukkan tu, bila dah dia dah sync. Nanti kalau kita buka dekat kita punya desktop version, dia akan adalah artikel yang kita buat naik ni. Ini yang kita add new files from computer. Kita import library pun boleh. Import library ni adalah yang saya bagi tahu hari tu berkenaan dengan metadata bahan tersebut. Dia ada dekat dalam dalam online database selalunya dia ada .ris tu. .ris tu ataupun .bib ataupun .xml. Yang ini tiga format yang Mendeley boleh baca lah. Okay. Kita boleh import dia akan bawa metadata artikel tersebut masuk dalam ni tanpa dia bawa artikel sebenar lah. Okay. Kalau kita tengok dekat belah kanan sekali ni, dia ada file yang ada file available for download, maksudnya bahan tu kita upload sekali dengan artikel. Kalau yang RIS kita masukkan, dia tak ada dekat sini, dekat bawah ni memang kosong lah. Menandakan ini adalah metadata sahaja yang kita upload. Okay. Right. Then seterusnya ada add manual entry dekat belah kiri ni. Bila add new ada add manual entry. Manual entry ni adalah untuk bahan yang bukan elektronik. Kalau kata you baca buku, you nak masukkan kat sini, you add manual dan you masukkanlah maklumat yang ada dekat sini. Okay. Right. Kalau you baca jurnal artikel yang tak ada bahan, tak ada metadata dia, you kena masukkan secara manual. Contoh buku, masukkanlah title dia dan sebagainya. Nanti dia akan create entry yang seperti di depan ni lah yang nampak ni. Okey, itu adalah kegunaan dekat sini lah. Okey. Sini boleh juga kita buat folder juga dekat bawah ni kat collection ni. Yang ni you nampak private group ni, ini boleh kita buat group dan kita boleh invite orang juga lah. Yang ini saya tak berapa mahir sangat, yang ini saya belajar, betul tak nampak tak banyak sangat dia punya folder dekat sini sebab saya belajar time tools saja. Jadi saya lebih kepada penggunaan untuk citation ni lah. Jadi kita buat
kita apply apa yang kita selalu guna lah. Okay. So yang ini kalau nampak ada trash, ada sebagainya lah, recent added ni, maksudnya kita boleh tengok apa yang kita, yang terkini yang kita upload dalam ni lah, dalam Mendeley ni. Yang kita baca pun boleh tengok recently read, lepas tu ada kita ada favorite. Contoh dia ada favorite ni, dasar bintang ni dia akan appear kat sini lah. Okay, my publication ni kalau you ada publication sendiri, itu dia punya apa tu function dekat sini lah, menu dekat sini. Okay, ini nak sort by apa, boleh sort by name dan sebagainya, nak filter lah ni. Okay, so ini adalah untuk apa tu web version. Untuk desktop version kita tengok desktop version, ini dia punya, bila kita dah download, kita dah set up dalam kita punya PC ni, dia akan keluar macam ni. Jadi kita dah masukkan satu artikel, nanti dia akan retrieving dokumen balik lah, cari balik semua, nanti dia akan keluar macam ni. Dia akan keluar seperti mana yang ada dalam desktop, dalam web tadi. Jadi, kalau kita nampak dekat sini, dia macam tak lengkap, tak ada tahun, tak ada publish in dan sebagainya. Jadi kita boleh klik dekat sini, okay, kita kena masukkan lah, kita double klik dekat artikel ni, tengok tahun bila dia punya, dia tak ada tahun ni, kita kena lengkapkan lah. Okay, barulah lengkap kita punya maklumat ni. Carilah sedikit, cari bahan ni dekat dalam kita cari. Okay, contoh, kita tengok saya buat dekat depan ni. Okay, kita tengok ni. Jadi ada dekat sini, ada site ni. Okay, tengok tahun 2011. Jadi kita masukkanlah kat sini 2011. Dan page 361, 370. Page. Dan apa lagi tak lengkap. Kita tengok dekat sini, apa lagi URL tak perlu. Itu tak perlu. Okay. Ni bila kita rasa macam dia ambil type report, dia adalah journal article. Nama journal, tengok balik dekat sini tadi, nama journal dia adalah College and Research Libraries. Ini 7, volume 72, dan isu nombor 4. Bila rasa dah lengkap semua ni, kita akan klik pada details correct. Okay, kita pergi balik kepada depan. Jadi maklumat tu dah masuk dalam ni lah. Jadi bila kita lengkapkan maklumat tu, bila kita nak buat bibliografis ataupun reference nanti, maklumat tu tetap lah. Okay, dekat sini cara untuk kita upload artikel ataupun bahan yang kita jumpa tu adalah daripada menu file ni. Okay, file ni boleh sama je yang tadi, add file, add folder, ada watch folder, add entry manually. Yang tadi yang tak ada digital ataupun electronic format, dia kena masukkan manually lah. Import ni untuk yang ada format ni lah, RIS, Zotero, XML yang big. Okay, alright, ni untuk add file seperti yang saya maklum tadi, klik je lah, nanti akan masukkan artikel tu. Okay, apa yang penting dekat sini adalah tools ni. Kalau you klik dekat uninstall, install lah, sebab saya dah install, jadi dia ada uninstall. Install MS Word plugin. Bila install ni, dia akan keluar dekat kita punya Microsoft Word ni. Dekat reference ni, dia akan ada satu plugin under Mendeley ni lah. Okay, Mendeley Cyclomatic dia panggil. Okay, itulah untuk menghubungkan antara Microsoft Word dengan Mendeley. Okay. Alright, itu untuk tools dengan untuk Mendeley MS Word plugin. Dia ada juga install web importer ni. Web importer ni bila kita guna PC sendiri, kita boleh cari je dekat dekat kita punya web, dia akan
akan tarik artikel tu lah. Okay, yang ini saya tak biasa sangat, jadi saya ajar yang ini kan. Okay, dekat sini kita boleh juga boleh check for duplicate. Ikutlah kita ada upload benda yang sama. Okay, ada. Dia kata ada, tapi kita tengoklah betul tak ada. Tapi tak pun kan. Okay. Jadi dia kata benda ni, kalau you rasa macam benda tu memang ada application, you confirm macam lah. Kalau you rasa macam biasa tak ada, okay je ni, you close je. Okay. Alright. Itu untuk check application lah, duplicates. Okay. Seterusnya untuk you masukkan satu, ada dipanggil wash folder, yang mana kita boleh buat satu folder di luar desktop kita ni. Nama dia wash, you letak nama dia wash, WATCHES. Dia lah untuk untuk kita masukkan artikel dalam folder ni tanpa kita upload add file lah. Maksudnya kita masuk je artikel dalam ni, dia terus akan automatic masuk dalam Mendeley. Macam mana kita nak buat? You klik pada ni tools, you klik option. Jadi kita buat satu folder dalam desktop kat depan tu. Kita pergi wash folder ni, kita cari balik wash folder tu dekat mana. Okay, dia akan ada kat desktop, dan kita tick wash ni, kita klik apply dan okay. Maksudnya apa saja yang kita masuk dalam wash tu, dia akan terus masuk dalam ni, tanpa kita perlu add file dan sebagainya lah. Okay. Dan tidak akan upload masuk terus. Okay, seterusnya kita nak tengok dekat apa lagi yang ada dekat sini. Okay, sama juga function dengan web tadi, yang mana ni all document recently add adalah bahan-bahan yang artikel yang baru kita masukkan pada bulan ni lah. Nak tengok. Right, recently read ni mana yang kita baca. Kalau you nak tengok, you klik satu contoh, you nak highlight dia, you boleh highlight. Contoh you nak kata okay, you klik lah mana-mana dan okay, highlight lah dia kalau apa you nak kata. Nanti dia akan save dalam ni. Okay. Mungkin kita ada data-data yang macam penting untuk kita ni. Contoh color, contoh you nak apa, buat sticky note dan sebagainya pun boleh dalam ni lah. Okay, highlight. Jadi boleh digunakan medium Mendeley ni untuk kita membaca. Okay. Alright, seterusnya favorite. Kalau you ada favorite, you boleh ni lah, klik dekat star ni. Okay, ada favorite, klik je. Nanti bila kita klik dekat situ, dia akan appear yang mana kita favoritekan saja. Seterusnya need review. Need review ni yang macam saya maklumkan sebelum ni, yang mana bahan-bahan artikel yang ada dalam disenaraikan di bawah need review ni adalah artikel yang tak lengkap. Maksudnya ada bahan, ada maklumat yang perlu kita tengok untuk kita semak balik betul tak. Sebabnya mungkin Mendeley bagi tahu artikel ni mungkin ada benda-benda tertinggal. Jadi kita kena semak balik lah. Okay. So itu untuk needs review. Bila kita dah settle tengok tu, kita kena klik details are correct supaya dia dikeluarkan dalam senarai ni lah. Okay. Application ni kalau you ada tak ada, abaikan je. Unsorted ni mungkin ada something yang kita kena tengok balik lah. Okay, you boleh, saya tak abaikan je lah yang ni. Okay, seterusnya yang tengok kat bawah ni, create folder. Folder ni untuk kita letak, nak classifykan artikel-artikel yang banyak dalam all document ni dalam folder-folder yang berbeza. Contoh, saya nak letak, you dah buat satu folder, contohnya online purchase contoh. Okay, dia buat create satu folder, dan you nak tarik je artikel tu masuk dalam tu, you pergi dekat all document ni. Okay, kita dah sepah ni, jadi kita sort dia mengikut bila dia kita boleh sort ni, kita klik dekat sini ni, dia akan sort balik mengikut ni edit time kita baru add tadi. Okay, kita boleh klik dekat sini dan you tarik je artikel ni, drag dekat dalam folder yang mana yang you rasa you nak letak. Ni lepaskan di situ, nanti dia akan masuk dalam folder yang kita nak letak tu. Okay, so itu akan itu untuk mengkategorikan artikel-artikel yang kita upload dalam Mendeley ni lah. Okay, so dekat situ apa lagi yang kita boleh buat? Kita boleh juga differentiate dia based on tags. Saya letak dekat sini tag ni.
Contoh, mungkin ada dia nak tag dia apa. Contohnya adalah tajuk untuk chapter 1. Dia boleh letak ikutnya. Nanti dia akan keluar. Kita boleh filter dia, boleh kategorikan dia menggunakan teks tersebut lah. Okay. So itu adalah untuk ni lah, untuk yang desktop ni. Okay, macam mana kita nak guna dia, nak relate dia dengan Microsoft Word ni. Okay, cara nak menulis dia, sebelum kita start, kita kena tengok dulu dekat di Mendeley Psychomatic ni, dia guna style apa, style yang kita nak lah. Kita pakai American Psychological Association 7th edition. Okay, klik dekat situ dan kita mulalah menulis. Contohnya, okay, contohnya apa ya, according to, contoh according to siapa, jadi kita pun insert citation. Okay, according to siapa yang kita tengok tadi, contoh, klik je lah mana-mana tu, contoh, bagi contoh, then you klik OK, dia keluar. Okay. Nanti dia keluar macam ni. Okay, today is Tuesday. Contoh ya. Okay. So, bila dia keluar macam ni, nanti kita kena baiki dia sikit lah. Sebab dia impact citation. Okay, contoh macam tu. Nanti dia akan minta kita untuk sahkan. Kita pun keep manual, edit. Nanti dia akan diam macam tu. Seterusnya, however, orang ni pula. However, today is not Tuesday. Contoh lah ya. Saya tak ada ayat lain ni. Okay, contohnya ini. Masih insert citation untuk mengatakan orang ni mengatakan benda ni. Dia pun klik sekali lagi. Okay. So bila kita dah siap menulis, klik last dekat insert bibliografi ni. Nanti dia akan sediakan senarai bibliografi untuk you lah, mengikut pada apa yang you letak dalam teks ni lah. Dan you letaklah tajuk dia reference. Okay. Seandainya kita dah tengah menulis ni, lepas tu kita nak tambah. Contoh kita macam dah habis dah tulis, lepas tu kita nak tambah lagi apa tu? Ayat contohnya kat sini. Mungkin dekat drop and drag. Boleh setakat ni kat mana yang you rasa you dah start cari artikel ke? Mungkin dia dah dapat artikel tu. Bila dah dapat artikel tu mungkin boleh start upload lah dalam Mendeley ni lah. Okay. So dekat dalam ni saya ulang balik kepada drop and drag tadi. Yang mana dekat sini kita boleh drag artikel yang kita masukkan dalam Mendeley ni. Contohnya melalui artikel yang kita dah kategorikan dalam folder-folder ni. Ini you ambil je satu folder yang you dah masukkan. Contoh kita ambil yang paper ni. Okay, untuk kita kena sort balik mengikut alphabetical order of the authors. Klik dekat author ni, nanti dia akan susun balik. Kecilkan kita punya window Mendeley desktop dan kecilkan window Word ni. Klik yang first ni, dan kita klik tekan pada shift, jangan lepas, ambil yang last, dan kita pun tariklah artikel ni ke dalam kita punya Microsoft Word. Okay, dia akan keluar macam ni lah. Nanti dia akan senaraikan kepada kita lah. Okay. So apa yang saya nak tekan kat sini, you kena semak balik dari segi spelling dan juga dari segi format dia balik lah. Mungkin susunan tu dah betul sebab dia dah susunan yang Mendeley dah susunkan. Cuma dari segi ni lah, alphabetical order, ni sentence case dan sebagainya. Selalunya kalau ikutkan APA style ni, dia adalah ikut sentence case lah. Dia kena kena semak balik lah. Okay, yang lain mungkin ada spelling dan sebagainya, kita tengok balik. Ni. So itu mainkan peranan penting lah. Tapi yang paling penting adalah bila orang tengok kita, penilai paper kita tu melihat kepada kita punya reference ni,
dia boleh cari balik artikel yang kita dah senaraikan ni lah. Okay. So itu yang paling penting untuk apa tu reference ni adalah orang retrieve balik artikel yang kita dah senaraikan. Contoh kita nak edit balik, kalau kita dah senaraikan tapi kita nak edit lagi, kita boleh tambah sahaja mengikut apa alphabetical order kat mana apa dia punya artikel tu akan berada. Contoh kalau kita cari bahan dekat dalam Google Scholar contoh, kita copy je citation ni, masuk je dalam senarai yang kita dah ada ni lah. Jadi W sini paste saja. Jadi dia akan mengikut masih boleh diedit lah senarai ni. Okay. So itu untuk drop and drag yang paling selalu saya guna masa saya belajar pun. Inilah drag and drop dalam Word, Microsoft Word ni. Okay. So sepanjang you mungkin tak try lagi. Mungkin kalau hands on senang lah, kita boleh tengok you apa tu create account. So, ada yang dah buat account ke dalam Mendeley? Kan hari tu kan ada sempat belajar sikit-sikit kan? Ada tak yang sempat buat account Mendeley ni dan dah try? Kalau dah try apa masalahnya boleh maklum lah kat saya hari ni. Nanti kita boleh tengok sama-sama kat mana dia punya permasalahan tersebut. Okay. Mungkin tak ada lagi kot baru-baru ni kan. Okay. So sebenarnya itu sahajalah penerangan untuk Mendeley ni. Selalunya kita buat Mendeley, selalunya penerangan dia sekali dengan easy access. Okay. Sebab tu yang dia makan 2 jam tu. Kalau sekat Mendeley ni, itu je lah yang saya boleh terangkan dekat sini. Kita juga sebenarnya ada literature search dalam Mendeley ni. Kalau you tengok kat atas ni, dia ada literature search. You boleh buat carian daripada sini tanpa you pergi kepada easy access dan juga Google Scholar lah. Contoh saya hari tu saya Raspberry Pi. You buat search, dia terus akan ada daripada sini lah. You boleh tengok apa artikel-artikel yang disenaraikan di sini. Mungkin kita boleh jumpa dia punya apa tu contoh full text, tapi dia bergantung kepada bahan tu adalah open access ataupun tidak. Okay, sebab kita tak beli kan server Mendeley ni adalah software yang free. Jadi ada limitation lah bila benda free ni kan. Contoh kita nak tengok artikel contoh ini, kita double klik je, you dapat tak? Jarang lah nak dapatnya. Selalunya bila kita klik dekat artikel ni, kita kena tengok kat tepinya ada maklumat dia. Kita boleh tengok dia punya ada tak URL. Sebenarnya dia tak bagi URL. Dia ada bagi DOI. Dia boleh klik dekat Kanta ni. Kita boleh tengok. Okay. Nanti bila kita klik dekat Kanta kat tepi ni, dia akan bagi URL. Dan you klik dekat URL ni untuk you pergi kepada artikel tersebut lah. Okay. Right. So yang ini daripada Science Direct. Science Direct ni kita boleh akses melalui easy access. Maksudnya kita kena buka easy access ni lah. Cari dekat Science Direct. Saya ni dia terus pergi. Contoh. Kalau dia minta macam ni, maksudnya kena buka balik. Itu easy access. Tadi kan saya terlog out, jadi saya kena. Jadi kita log in balik easy access ni. Sepatutnya dia bawa kita, Mendeley ni boleh bawa kita terus kepada artikel tersebut lah. Contoh. Okay. Boleh diakses juga. Kena purchase lah. Okay. Sebab tu kalau kita buat, saya tak cadangkan sangat penggunaan literature search ni, sebabnya kadang-kadang kita tak dapat full text tu directly daripada Mendeley ni lah. Kecuali kalau bahan tu adalah open access. Okay. Open access ni adalah artikel yang ditulis yang dia bagi kepada semua lah. Yang kita buat daripada easy access tu adalah bahan yang kita langgan. Contoh ini boleh dapat
Full text. Selalunya bila kita guna apa panggil Mendeley ni, selalunya you kalau nak buat literature search ni, buka terus easy access di sebelah. Jadi dia akan link bersama-sama dengan easy access yang kita open tu lah. Okay. So yang ini kita dapat artikel tersebut directly daripada literature search daripada Mendeley ni. Dia boleh juga guna macam tu lah. Okay. So ada pelbagai lah bahan dekat sini. So kalau macam contoh kita cari bahan tadi IoT based biometric ni. Lepas tu dia kita berminat lah dengan artikel ni. You klik dekat save reference dekat belah kanan atas ni. Nanti dia akan masukkan dalam all document. Okay. Dia masukkan dalam all document. Jadi pencarian daripada literature search ni dia akan boleh membawa artikel tersebut yang kita add dalam kita punya library ni lah. Okay, library Mendeley. Okay, ada soalan tak berkenaan dengan Mendeley? Boleh tak agak-agak guna Mendeley ni? Kalau tak faham, kat mana yang you rasa macam perlu saya terangkan sekali lagi? Okay tak you all ni? Senyap Okay tak? sunyi je. Hujan ni. Kesemua duduk dengan bantal busuk masing-masing kat rumah. Dia selagi tak buat, selagi dia tak nampak. Dia kalau buat nanti memang barulah tahu tu kat mana nak tekan, kat mana nak cari semua ni. Betul-betul. Apa permulaan kan, masing-masing sama, benda yang sama juga. Saya pun macam tu juga dulu. Sebab saya bersiaran di rumah ni, sebabnya tadi tadinya pukul 5 tak ada orang dekat office kan. So saya balik kat rumah untuk bersiaran di rumah. Kerja dari rumah lah ni. Yalah, work from home semua dah di rumah je. Itulah. Tak ada orang nak tunggu kat office. So saya harap kalau tidak ada apa-apa, mungkin sebab penggunaan Mendeley untuk kelas saya is compulsory, wajib menggunakan Mendeley. Saya tak nak dalam ni student undergraduate masih lagi duk buat manual apa, referring manual apa semua. So sepatutnya undergraduate dah start guna dah. Tak jadi alasan lah undergraduate kita pakai biasa-biasa je, pakai manual. No. Betul tak Cik Asmahani kan? Semua kita nak kena guna. Dah ada kemudahan je, sepatutnya guna je. So lepas ni kalau ada pertanyaan berkenaan dengan Mendeley ni, boleh chat dengan librarian dekat chat librarian tu, atau boleh tanya dengan pusakawan yang dekat sini. Mungkin Cik Hafsah boleh share tu. Tu apa tu? Link apa tu Cik Hafsah? Itu link untuk chat with librarian. Betul tak? Itu link untuk chat with librarian. You boleh chat lah dekat sini. Tanya dengan kami akan respon lah melalui email. Okay. Cik Hafsah juga boleh kongsikan link untuk kelas hari ni lah. Mungkin sebab hari tu pun mungkin ada ramai yang tak terregister, mungkin dah perasan atau sebagainya. Yep. Kelas hari ni boleh ni lah. Okay. Boleh faham semua ni? Ada masalah tak pencarian bahan yang seperti yang saya dah ajar sebelum ni? Guna easy access tu dah pernah guna ke sebelum ni? Cari artikel? Try. Saya ada dengar ada yang nak bercakap, nak tanya tadi. Silakan. Masa ni nak tanya ni. Lepas ni pertanyaan saya memang saya tak jawab ni. Waktu ni je lah nak tanya ni. Ada ramai 66 orang tolak 2-3 kita, ada 63 orang. Ramai lah ni. Boleh membantu kawan-kawan yang lain lepas ni kalau tak tahu kan.
Ya, ada masalah cari bahan tak jumpa ataupun keyword cari dalam apa tu keyword yang salah ataupun tak pasti keyword ke, boleh maklum lah. Eh? Tak ada eh? Tak ada lah tu. Kalau dah senyap sunyi tu memang tak nak lah tu. Tak apalah. Ada dekat chat tu, Muhammad Haikal dia tanya. Okey, silakan. Dia nak tanya kalau ada news artikel macam mana? News artikel. Okay, kalau berkenaan dengan COVID ni, COVID ni ada paper yang dah ditulis. Kalau you cari dekat Google Scholar ataupun dalam Easy Access sendiri pun, ada banyak pengkalan data yang open access. Kalau you tengok bila you buka Easy Access ni, kat atas sekali tu COVID-19 dia dah ada siap-siap dekat situ. Sebab banyak apa panggil open access bagi database daripada open access bagi percuma kepada semua untuk melihat kepada COVID-19. Kalau you tengok kat sini, berbagai bahan ada, berbagai apa open access. Boleh buat carian dekat sini. Kalau artikel, you nak cari berkenaan dengan news artikel, you juga boleh cari dekat Google biasa sebab artikel kan. Contoh, you nak tengok berkenaan dengan COVID-19. Banyak liputan yang dibuat sekarang berkenaan dengan COVID ni. Cumanya, untuk you buat citation, dia bergantung kepada bahan tersebut. Selalunya kalau contoh newspaper macam ni, ini newspaper. Untuk buat citation newspaper, you tak nak masuk dalam Mendeley, you kena buat edit manually lah. Contoh you copy dia punya link ni, pergi dekat apa tu Mendeley desktop contoh, you klik dekat file, tutup dulu ni, file, add entry manually, then you klik dekat type, cari dia adalah newspaper article, klik newspaper dan masukkan tajuk maklumat semua ni, dan masukkan link URL ni, okay, contoh URL, dan artikel dia you just fill in lah, okay, contoh ini, okay, masuk dalam artikel. Apa lagi masuk? Tengok maklumat dia. Bagi tahu ni Clarissa Chung, selalunya Chung nama dia sebenarnya. Clarissa. Contoh. Publication tahun berapa? Kita tengok tahun 2020, 16. Publication. Page dia, tak ada page. Publication apa? Newspaper apa tu? Dia adalah NS The Star. Dan tak adalah The Star. Dan apa yang ada kat bawah ni? Page tak ada. Okay. Ni abaikan pun tak apa. Then you dah siap, you klik save. Nanti dia akan ada dalam ni lah. Ni dah masuk tadi. Ni lah dia punya bahan tadi. Okay. So dia boleh masuk, contoh dia nak masukkan dalam dia punya reference. Kita tengok dia punya cara design. Kita tarik je lah masuk dalam reference. Okay, so dia adalah bentuk dia macam ni. So inilah citation untuk sebuah newspaper. Macam ni. Okay. Baik, itu dia punya, ataupun you nak tengok secara manual, you boleh tengok dekat APA citation style ni untuk you semak balik. Betul ke macam citation style untuk 7th edition ni. Dia apa-apa pun kita kena tahu basic citation tu. Kan? Bila tengok dekat ada citation style. Saya buat macam ni. Cari siap-siap.
Macam mana kalau newspaper tu untuk sebuah newspaper, macam mana cara kita buat citation? So gitulah dia bukan newspaper ni. Jenis artikel. So you boleh buat cari dia punya manual dia, citation untuk manual APA ni daripada Google biasa lah. Okay, so you boleh tengok kalau newspaper macam mana dia buat citation. Untuk you compare dengan apa yang you masukkan tadi, maklumat tadi. Lengkap atau tidak. Okay. Adakah saya menjawab soalan Mama Aika? Okay. So ada soalan lain? Ada soalan lain ke? Ada soalan? Sambil ni kita tengok yang cerita COVID ni. Banyak cerita COVID. Bila you cari dalam ni, you just klik PDF dan upload je lah dalam Mendeley. Sekarang tengah hot kan, jadi macam maklumat ni senang untuk didapat lah. Ya, dia maklumat general yang apa ni dia boleh slate masuk je, sebab dalam dia punya proposal banyaklah benda kes-kes tadi ataupun problem-problem yang you nak masukkan kan. So actually dalam paper ni macam ni banyak sebenarnya dia slate pelbagai info, sebab lambakan maklumat berkenaan dengan COVID tengah ada sekarang ni kan. So you tak payah cari kat Google, you jangan, sebab Google kita tak pakai memanglah ada Google yang membawa kepada paper. Lagi senang kalau kita direct fokus kepada jurnal-jurnal yang memang menyediakan sumber-sumber yang autoritatif begini. Tadi kita dah ambil daripada ni, terus masuk dalam Mendeley. Boleh terus buat citation. Sebabnya kalau benda yang kita dapat daripada EasyAccess ni, dia bahan tu dah ada metadatanya. Jadi senang untuk kita tarik masuk dalam Mendeley. Kalau kita ambil daripada Google, kena klik balik dan sebagainya, nak banyak benda lah. Okay. Rasanya semua okey kot, kelas mana ni? Dia orang tengah merangka pencarian bahan tu. So, okay. Kita habis awal tak apa ke? Tak apa, saya pun no problem. Bagi masa ni, habis awal bukan kita habis awal. Dia orang kena siapkan banyak kerja lagi kan. So gitu je lah ya. Saya harapkan apa yang saya kongsikan hari ini dapat membantulah dalam you all punya tugasan akademik penggunaan Mendeley. So kalau ada masalah, kami sedia membantulah. Okay? Ya. So itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Cik Asmani atas kesudian untuk bersama kita selama 2 minggu. Berturut-turut, minggu lepas dan minggu ni harap semuanya dapat manfaat, dapat input. Librarian sudi membantu jika ada sebarang permasalahan, boleh rujuk melalui librarian chat, boleh rujuk ke sana, insyaAllah chat librarian di sana nanti mereka boleh membantulah. Mungkin tak membantu segera, dalam ambil masa mungkin untuk lepas tu dia akan reply lah persoalan-persoalan, especially nak cari maklumat di EasyAccess. Kalau tak ada login ke, password biasanya password lupa ke, tak ingat ke macam mana nak login ke, itu perkara biasa, jangan segan, boleh tanya librarian.